Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihil kirami wa ashabihil izam syai'un lillah minna lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau kita, Barisan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Surau, Ihsaniyah, Imam kita, Tuan Bilal kita, tuan-tuan dan perempuan yang bersama pada malam ini, mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya tak buat kitab dan kita pun belum sepakat lagi, saya pun terlupa terpandang untuk nak sharekan kitab itu. Tetapi sebenarnya minggu ni saya memang ke mana-mana kelas pengajian saya tak buat kitab. Saya akan menyampaikan amanah yang berat melalui kuliah saya yang diamanahkan kepada saya berkaitan dengan Palestin. Tuan ya. Jadi dalam minggu ni saya banyak meeting. Tadi pun saya meeting juga dan hari Rabu ni pun meeting juga. Bagaimana kita untuk melihat, memposisikan masyarakat kita ini dalam posisi yang terbaik, dalam posisi yang betul. InsyaAllah perkongsian saya malam ini melibatkan 4 perkara. Pertama sekali saya akan berkongsi atau menyampaikan untuk menjawab ataupun menjelaskan kesalahpahaman terhadap isu Palestin. Dan yang keduanya saya akan berkongsi tentang keadaan suasana masyarakat Palestin di Gaza khususnya. Dan yang ketiganya saya akan menyampaikan tentang bagaimana keadaan perancangan Zionis Yahudi dan juga Amerika serta kuncu-kuncunya. Dan yang keempatnya saya akan berkongsi tentang apakah, ini penting sekali, apakah tindakan yang perlu kita mainkan. Dan yang kelimanya, kalau ada soalan. Kalau tak ada, tak apalah. Kalau ada soalan, baik tuan-tuan, saya mulakan dengan untuk kita melihat supaya kita tidak tersalah faham tentang isu Palestin ini. Ramai yang mengatakan bahawa Hamas telah melakukan kesilapan apabila melancarkan serangan, memulakan serangan pada 7 Oktober 2023. Ini satu yang kadang-kala kalau kita tidak amati sejarahnya, kita tidak amati tentang apa sebenar berlaku, maka kita mungkin terpengaruh dengan mengiyakan bahawasanya dalam keadaan tenang, dalam keadaan selesa, kenapa pergi kacau? Kenapa pergi usik? Satu. Yang keduanya, tak fikir ke? Selepas diserang Israel tu, apa tidak balas dia? Yang ditanggung oleh masyarakat, oleh rakyat.
Itu kita pun akan menerima munasabah begitu. Tuan sekalian. Dan kalau kita membaca tentang berita-berita yang melalui internet ini, dia ada 3. Pertama, mungkin betul berita itu. Yang kedua, mungkin salah. Dan yang ketiganya, mungkin berita itu berita strategi. Perang ini banyak berita strategi yang keluar. Dan kita tidak ada kekuatan untuk menilai berita yang kita terima ini, ia benar atau ianya tak betul, atau ia sekadar berita strategi untuk membina satu mood motivasi ataupun untuk membina persepsi-persepsi. Jadi kalau kita salah faham, maka kita akan menjadi mangsa kepada media. Kita tahu bahawa media ini satu kekuatan yang berpihak kepada musuh ataupun barat dalam membina persepsi-persepsi. Tuan ya. Baik tuan-tuan, saya nak mudahkan sajalah tuan-tuan ya. Sebenarnya kita tak boleh terima bahawa Hamas memulakan. Sebab perang ini bukan sekarang. Dah banyak kali berlaku didahului oleh Israel. Ya. Dan banyak perkara-perkara yang dilakukan melangkaui batas sempadan. Jadi mudah cerita, teknologi yang saya nak bawa, orang masuk rumah kita ada 3 bilik. Dia masuk rumah kita dan dikuasai 2 bilik. Kita pun tinggal 1 bilik lagi. Kita punya. Dapur dia dah kuasai dah. Kan? Ruang tamu pun dia punya, bilik pun dia punya. Tiba-tiba satu masa ketika kita tengok dia leko. Dia lalai. Dan kita rasa inilah peluangnya kita nak membalas. Supaya dia keluar daripada rumah kita. Apakah kita tu? Jangan mulakan. Biar tunggu dia mulakan dulu. Nanti dia mulakan baru kita lawan dia. Sedangkan di depan mata kita, orang yang menceroboh rumah kita dah kuasai dapur kita, taman, ruang tamu, bilik kita dah kuasai, tiba kita nampak peluang. Kita kata, jom kita, jangan, kita orang Islam, tak boleh mulakan. Tak boleh mulakan, biar dia mula dulu. Cerdik tidak tuan? Tak cerdik, sebab dia masuk rumah kita. Jadi situ kita tengok. Jadi isunya sekarang ini, Israel masuk ke Palestin. Palestin muka bumi setiap inci adalah milik orang Palestin. Milik orang Palestin. Jadi perjuangan Hamas adalah perjuangan membebaskan bumi Palestin. Bila ada ruang dan peluang, bukan isu mula siapa, tapi itulah peluang yang ada. Sebab dia menceroboh. Jadi bila ada ruang, kita halau dia. Tuan-tuan sekalian kan? Okey. Maka bila dikaji, mereka ni bersiap sedia menghimpun kekuatan-kekuatan dan memahamkan rakyat mereka bahawasanya kita akan buat satu perkara yang besar dan benda ini dia pilih pada 7 Oktober. Mungkin tuan-tuan kata, kenapa Oktober? Sebab Oktober ni banyak sejarah berlaku yang memberikan kemenangan. Sita Oktober 1956, peperangan Mesir dengan Israel. Akhirnya berlakunya Camp David. Israel perang dan dapat Sinai. Sehingga maknanya Mesir terpaksa memindahkan ibu kotanya waktu itu Iskandariah, bawa lari kepada Kairah. Sebab kalau jatuh ibu kota, jatuhlah negara. Maka rakyatnya bangkit pada 6 Oktober 1956. Rakyatnya bangun. Lawan balik dan dapat menguasai balik sebahagian Sinai yang dikuasai oleh Israel. Akhirnya bila mundur ke belakang Israel, maka Israel makin mundur, maka datanglah Heru Amerika turun membuat perjanjian Camp David, menamatkan perang itu. Sebab kalau tidak masuk, maka Israel akan terhasak ke depan dan mungkin sejarah Israel itu berakhir di situ pada 1956. Jadi 7 Oktober mereka memilih keramat itu atas 2 sebab. Sebab yang pertama kerana isu pergolakan antara kerajaan Israel dan tentera telah pun berkocak. Tuan-tuan sekalian, isu yang keduanya ialah kerana mereka tidak bersedia lah. Dia ingat ialah sebelum ni peperangan dia boleh kan. Jadi tak bersedia. Maka serangkan itu berlaku, maka bermulalah. Jadi ingat tuan-tuan, serang itu berlaku kerana untuk membebaskan bumi Palestin.
Isu dia ialah pembebasan, tuan-tuan ya. Dan belum ada noktah perhentian lagi. Jadi jangan kita terpengaruh, kenapa mulakan? Dan mungkin juga, apakah Hamas tidak memikirkan kalau kita lawan, nanti tindak balas berlaku lebih besar teruk, kita akan teruk. Dia fikir. Sebab itu dia telah menyediakan orang dia, rakyat dia. Nanti menyediakan rakyat ini saya akan ceritakan dalam bab yang kedua, iaitu keadaan orang-orang Palestin ini. Dia menyediakan rakyat dia, mental dia, persiapan jiwa dia, kekentalan masyarakat dia, dah semua tahu dah bahawa akan merestui satu gerakan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Hamas. Mana persepsi itu dah masuk dalam kepala rakyat dan mereka semua dah bersedia. Tuan-tuan sekalian ya. Kalau kita baca sejarah tuan-tuan, mereka ini kuasa dia Israel ni bukan maknanya dia datang, dia beli tanah, dia petolakong apa, dia beranak pinak, tidak tuan ya. Itu di antaranya yang paling besar ialah dia datang, dia ketuk pintu, aku nak rumah kau, dia runtuhkannya, engkau keluar. Maka duduk pakai kemah. Rumah tu dibininya baru, dipanggil orang duduk. Sebab itu orang Israel di Palestin semuanya ada dua warga negara. Dia warga negara Israel, warga negara Denmark. Ada juga warga negara Britain, tapi juga dia dua warga negara. Sebab itu kalau tengok dulu Palestin, Yasir Arafat dia kahwin dengan Soha. Soha itu tiga warga negara. Dia tiga warga negara. Jadi maknanya bila berlaku tu, dia datang tu, dia runtuhkan rumah, dia nak rumahnya dan duduk pakai kemah. Jadi kalau begitu keadaannya, kita tidak boleh menyalahkan Hamas memulakannya. Sebab itu siri-siri tindakan-tindakan untuk membebaskan tanah mereka. Ya. Jadi jangan kita kata, salah lah. Sebab ada yang kata itu. Ya. Baik, itu yang pertama. Bahawa mereka pembebasan. Ya. Okey, itu yang pertama. Dan keduanya, saya nak masuk, 4 tajuk ni boleh syarah 2 jam. Sebab saya banyak meeting ya, tuan. Dan insya-Allah Rabu ni meeting lagi, tadi pun meeting untuk kita menyusun strategi. Iaitu malam ni nak kongsi yang 4 terpenting. Apa peranan yang kita mainkan ni penting. Kalau saya tak sampaikan, saya berdosa lah. Baik tuan-tuan. Yang keduanya, apa keadaan orang Palestin di sana? Yang pertama tadi, kita telah mengatakan bahawa Qassam telah pun berjaya atau Hamas telah berjaya untuk memahamkan semua rakyat dia, 2.5 juta. Sebenarnya Gaza tak besar, dia memanjang, kan? Daripada ujung sana ke ujung sana 40 km ya. 40 km daripada sini ke Seremban 27 km. Dia campurkan pula, daripada Tampin ke Seremban 36 km. Ya, Tampin Seremban 36 km. Lebih kurang itulah jarak dia. Dan dia punya melebar dia paling besar 20 km, paling sempit 16 km. Jadi sikit je. Dalam itulah duduknya 2.5 juta rakyat dia. Dan tuan-tuan sekalian, walaupun duduk sempit, rakyat Gaza ini adalah rakyat yang paling hebat. Paling hebat. Nanti saya ceritakan macam mana hebatnya dia. Dia bukan macam kita. Ya. Kalau segi ibadah dia, satu ibadah yang cukup hebat. Ya. Kita di sini nak satu rumah, satu Al-Hafiz, belum tercapai. Tapi dia, setiap anak lahir Al-Hafiz. Dan tentera dia, tentera Qassam. Tuan-tuan tahu jumlah tentera Qassam berapa tuan-tuan? 30 ke 35 ribu sahaja. Daripada 2.5 juta itu, 35 ribu tentera. Dan kesemua 35 ribu ini adalah sebuah syarat lengkap. Antaranya hafaz Al-Quran 30 juzuk. Ya? Okey. Jadi bukan kita Qassam itu, jadi itu dah siap sedia. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ini berlaku bila perang 7 Oktober Israel masuk dan dia tak berani masuk darat. Tuan-tuan sekalian, Israel ini membesarkan, memahamkan rakyat dia, kitalah tentera yang paling kuat dalam dunia. Kita boleh tunjuk siapa kita nak serang. Dan bila kita cakap macam tu, dia akan takut. Negara itu akan takut. Dan kita boleh cakap, jangan cabut tangan. Dan negara lain tidak akan cabut tangan. Begitulah
gambaran yang diberikan oleh Netanyahu kepada rakyat dia bahawa mereka adalah satu negara yang kuat. Tengok dalam ucapan dia kan. Dia memang sifat dia. Sehingga rakyat percaya kitalah negara paling kuat. Tetapi pembohongan itu dibongkarkan dengan Sita Oktober ini. Tuan tahu tak Sita Oktober 7 Oktober ini dia serangan berlaku antara 20 ke 25 minit saja dengan meluncurkan 5,000 roket. Sekejap. Melalui 3 udara, serangan daratan dan serangan lautan. Serentak dia buat. Tuan tahu, saya pun baru tahu. Sebab hari Jumaat sudah kan kita buat solidariti kan. Saya tak sempat bersama sebab saya nak kerja pukul 3 ada meeting dengan Palestin. Dengan pimpinan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, serang itu berlaku, boleh dia menguasai, saya tak ada peta tak tunjukkan, tapi dia menguasai luas kawasan itu, terbuka ditawan. Kawasan yang luas itu ditawan 21 penempatan. 21 penempatan penduduk. 11 kem tentera ditawan. Dan banyak dibongkarkan, akhirnya dapat rahsia, dapatlah senarai nama 74 orang pengkhianat-pengkhianat yang bersama duduk di Gaza, rupanya dia adalah intelijen kepada Israel. Dan ditangkap 74 orang itu. Ya. Jadi maknanya kemenangan yang besar. Kemenangan yang cukup besar berlaku di pihak Hamas atau Qassam itu sendiri. Dan apabila mereka Israel nak ambil balik kawasan itu tak berjaya. Daratan dia tak berani. Tuan-tuan tahu tak? Sebab sebenarnya Israel ini tentera dia bukan macam tentera terlatih, tuan ya. Dia kan tentera terlatih. Saya membacanya, dia bukan tentera yang terlatih. Di lautan dia pakar, di daratan dia mahir, tentang padang pasir tidak. Jadi sebab itu dia takut bertempur dengan Qassam. Yang mana Qassam akan membawa mereka tempat yang sempit. Cuba tengok video kan dia perang tempat yang sempit kan. Terbuka. Jadi situ strategi dia. Jadi tentera Israel ini dia sama level dengan kalau di sebelah Malaysia ni bolehlah saya kata, dah maaf ya. Boleh saya sebutlah, tapi nak bayangkan saja dia punya tahap kepakaran tentera Israel itu. Boleh sama lebih kurang dengan askar wataniah. Itulah kepakaran dia. Itulah. Bukan saya nak dengan askar wataniah. Ya, tapi saya nak katakan bahawa mana kepakaran perang itu, tahap itu dia. Bila berlaku perang ini tuan-tuan menyebabkan itu tak apa, saya akan ceritakan nanti dalam bab yang ketiga, kita yang kita ni penduduk Gaza dulu. Okey. Jadi bila diserang memanglah nak lawan tentera dia tak boleh. Sebab tahu tentera dia bukannya tahap kuat sangat. Maka waktu sekarang ini tuan bermula pada perang itu, sekarang ini War Room telah pun diambil alih oleh Amerika. Room ni maknanya satu order yang sebab itulah keluarnya arahan-arahan. Siapa yang ambil alih? Bukan lagi Israel. Sekarang Amerika yang keluar arahan. Nak macam mana strategi itu. Maka Amerika kata serang penduduk. Rumah, sekolah, hospital. Tuan tahu tak kenapa dia serang penduduk? Kenapa tak serang tentera? Memang dia tahu. Tentera yang berada di medan orang Israel ni, tentera Israel ni tak ada kemampuan. Sebab kemampuannya rendah. Maka dia kata serang udara dengan bom lah. Tuan-tuan sekalian kan itu. Tapi sambung cerita tu saya bawa dalam kenapa dia serang orang ramai, anak-anak, itu saya sambung dalam bab yang ketiga nanti tentang perancangan Israel dan kuncu-kuncu dia. Di sana tuan-tuan, sebotol air yang 250 ml ini tuan-tuan rasa diminum oleh berapa orang? Dikongsi oleh 5 orang. Bermakna kalau 250 diminum oleh 5 orang, bermakna 50 ml saja. Itu saya kadar yang dibenarkan minum. Tak ada air. Sebab air tak dibenarkan masuk. Kan? Minyak lagilah. Minyak memang tak boleh masuk. Minyak ini tujuannya supaya generator tu boleh bergerak dan hospital boleh lampu boleh nyala dan boleh operation. Sekarang tuan-tuan, anak-anak kecil kita yang dibedah tu tanpa dibius. Tanpa dibius.
Saya bila cerita si Palestin tu, dia mengalir mata. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dan Dr. Muhammad tu orang Mesir juga, orang Palestin juga. Saya sampai dulu. Dia cerita, dia kata, sebenarnya ada berita yang aku belum sampai kepada Dr. Muhammad. Dr. Muhammad ni orang Palestin juga, dia datang 2 orang, tapi datang asing. Dia sampai dulu. Syekh sampai dulu, yang Dr. Muhammad ni kemudian. Dia sebagai tim berasingan. Dia kata, berita yang aku sampai, tapi aku tak cerita pada dia lagi, bahawa rumah dia kena bom. Belum dapat berita, betul tak betul berita tu, dan hidup ke mati mak anak isteri dia. Tapi dia kata, aku tak beritahu lagi lah. Dia kata, sebab berita tu aku tak dapat pastikan lagi. Dah pasti aku beritahu. Tapi aku mengharapkan berita tak betul, dia kata. Syekh Muhammad tu, Dr. Muhammad tu. Dia datang tu, dia senyum. Sebab dia tahu apa yang berlaku. Kan? Tapi yang ni, yang seorang ni dia tahu. Tapi dia tak nak cerita lagi. Dia kata, sebab aku dah tak pasti lagi, tak cerita. Sama ada mak dia, ayah dia, isteri dia, anak dia hidup, hancur pun, aku tak dapat berita lagi. Dah confirm nanti aku cerita dengan dia. Jadi dia datang tu, dia senyum. Sebab dia tahu apa yang berlaku tentang keadaan dia. Air ni 5 ml. Dan minyak kan dibenarkan masuk, tuan-tuan. Sekarang ini kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan, kekuatan untuk menanggung 2.5 juta itu, mesti ada 500 kontainer makanan setiap hari. Baru boleh mengenyangkan semua. Tetapi, tuan-tuan tengok, memula masuk 18 kontainer. Lepas tu 30 kontainer. Yang terakhir baru ni masuk 80 kontainer. Sedangkan keperluan harian 500 kontainer. 18 kontainer itu, tuan-tuan, masuk paling banyak tepung mentah. Bukan makanan yang siap. Di masa yang sama dia perang, api tak ada, nak masak macam mana, air pun tak ada, bagi tepung. Nak makan apa? Tak makan tepung. Jadi saya nak gambarkan supaya ada kaitan nanti dan tindakan kita, tuan-tuan, belakang, supaya kita rasa. Kemudian, tuan-tuan, jahatnya tentera ni, saya kata tentera lah kan, sebab Mesir ni sebuah negara yang mengiktiraf kewujudan Israel. Sebab ada kedutaan Israel di Mesir. Nak buka pintu Rafah, kenalah minta izin dengan Israel. Gaza ini dikepung dengan besi keluli 8 meter ke atas, 8 meter tanah ke bawah. Saya sampai, tuan-tuan, itu ketika sebab kajian fatwa dulu, untuk mengkaji fatwa bumi Palestin sebelum nak keluar fatwa hukum jual tanah. Saya pergi sana buat kajian. Jadi maknanya, tuan-tuan, begitu keadaan dia. Ya. Jadi tentera ni sengaja dia bagi buat makanan yang sedikit itu masuk bukan dalam 80 kontainer ke, di kawasan belah sini je. Ini dia memanjang, tuan kan. Jadi dia tak bagi sampai ke ujung sana. Di sini je. Dengan harapan supaya orang sini turun ke bawah ambil makanan. Sini saja dibenarkan. Siapa nak makan datang sini. Orang sana pun turun ke bawah. Katalah kita bagi kat Rembau kan, ataupun kat Tampin, bagi kat Tampin. Orang Seremban kena turun ke Tampin. Orang Rembau pun kena turun ke Tampin, buat makan situ saja. Kenapa, tuan-tuan? Sebab memang tentera minta dikosongkan dan kemudian disekat, dia nak balik. You dah makan sini, disekat. Tak boleh balik lagi lah. Tuan-tuan, keadaan menyebabkan orang Gaza berada di rumah masing-masing. Sebab itu yang difahamkan dari awal lagi, sebelum perang lagi, apa berlaku, tunggu rumah sendiri. Saya ingat dalam peperangan Uhud, pasukan memanah, Nabi kata, engkau duduk atas bukit, engkau panah. Apa berlaku, jangan turun. Apa berlaku, jangan turun. Tapi pengajar itu, dia turun, merebut senjata yang ditinggalkan oleh tentera-tentera Quraisy. Akhirnya, Khalid Al-Walid yang memimpin tentera Quraisy waktu itu, pusing belakang gunung dan dia kuasai bukit. Akhirnya orang kedua tu, Islam kalah kan, betul kan? Maka ini diambil oleh, jangan turun, jangan tinggalkan rumah. Kalau mati, biar mati dalam rumah. Tuan-tuan, Jadi maknanya, tetapi saya katakan hebatnya orang Gaza, tuan-tuan. Cerita saya dengar tu saya mengalir mata juga. Mereka yang dapat makan ini, pikul dengan apa? Naik kuda, naik unta,
Pergi hantar makanan ke sini pula. Betul balik ke sini semula. Tuan-tuan. Yang dapat makan tadi, dia lapar. Masuk tak cukup. Mereka sini ramai. Tapi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ni mengutamakan orang lain walaupun mereka perlu. Dia dapat makanan, dia cari kenderaan, dia pergi hantar ke orang Tampin, pikul kenderaan makanan, cari kuda, cari unta, bawa makanan, hantar makanan ke Seremban. You jangan turun, you tunggu di rumah, kita hantar makanan. Itu keadaan dia, tuan. Air berkongsi. Lepas itu kita tengok hari ni masih bertahan sehingga dah 30 hari. Dah berapa hari dah? 38 hari dah. Ikut strategi musuh, dah lingkup lama dah Palestin ni. Tapi mereka bagaimana? Sanggup ulang-alik hantar makanan. Dalam keadaan yang sedikit dikongsi. Air dikongsi 5 orang. Kan? Itu keadaan dia. Sebab apa? Sebab itu tuan-tuan, apabila apa itu? Ini cerita yang kedua. Keadaan dia sangat kritikal dan malam mereka tak ada api, air pun tak ada sangat tuan-tuan. Kan anak yang cedera tadi, yang luka-luka tu dibelah dengan pisau yang hidup, dan belah tak hidup, tak ada apa, dalam gelap, guna lampu handset itu pun mana yang ada, tidak semaknanya apa yang boleh lah. Cuba kita bayangkan anak kita cucuk pun nangis tuan kan. Lagilah maknanya nak potong kulit yang apa itu habis tuan-tuan. Jadi maknanya itulah keadaan di sana. Ya tuan-tuan sekalian. Bagi ibu-ibu, nak dengan hebat-hebatnya orang Gaza ni, ibu dia yang mana dia tahu anak dia 3-4 orang ini Qassam, anak tutup muka. Dia kata, jangan kamu tutup muka. Kamu pergilah dalam perang, buka muka. Buka muka. Bukalah muka kamu. Kerana Qassam dia mata dia kan. Dia tutup muka dia kan. Sebab siang dia pihak kerajaan. Siang dia mungkin kerja apa? Kerja sains. Siang kerja sains. Lepas tu ada masa dia kerja Qassam. Itu. Jadi mak kata, nak sebab ni perang besar, dia kata, engkau pergi dalam perang jangan tutup muka. Bukalah muka kamu supaya engkau syahid. Ini hati ibu ni tuan, bukan hati biasa ni. Hati luar biasa. Okay? Habis yang tu. Tak apa, kita sambung ke lain. Saya pergi yang ketiga, itu keadaan macam Israel. Israel tuan-tuan, apabila dia perang tuan, dia tak boleh kalahkan dan dah dapat Hamas pun dah Qassam dah kuasai. Tadi saya katakan 21 penduduk tempat kampung-kampung dan 11 kem tentera dah ditawan sekarang ini dan dia nak ambil tak boleh. Jadi perang jauh je. Ya. Kemudian tu mereka pun dah hantar 10,000 tentera dia dan injet dia punya bajet 8 bilion USD. Dia dah bagi dah kepada. Kenapa tuan-tuan? Sebab Israel tak mampu menanggung belanja peperangan. Satu hari dia kena tanggung 1.3 bilion USD. 1.3 jadi satu hari. Kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 30 hari, tak pergi dah berapa dah. Jadi Israel lah. Kedai-kedai dia tutup, tak operasi lagi dah. Rakyat dia dah lari. Sebab rakyat memang dua warga negara. Aku duduk sini sebagai warga negara Israel, nyawa tak tentu, lebih baik aku balik ke Denmark. Warga negara yang rumah dia dah keluar. Kan? Dan begitulah keadaan dia. Kemudian tuan-tuan, bila Amerika ambil alih tentang war room ini, Amerika sengaja arahkan serang rumah-rumah, hospital-hospital dan sekolah. Supaya mereka ini keluar sebab di Sinai itu telah pun disediakan berapa luas kemah dah cukup cantik dah. Dunia telah pun bekerjasama menyediakan perkemahan pelarian, dalam tu adanya makanan disediakan, air yang cukup, hospital yang ada. Jadi bila ditembak, rumah tembak, hospital tembak ni, mudah-mudahan dia akan keluar pergi tempat yang disediakan. Tempat yang disediakan. Ya, tuan-tuan sekalian. Begitu mereka sebarkan supaya kerajaan dunia menyokong supaya maknanya mengeluarkan 2.5 juta rakyat Gaza itu lari perkemahan sebab perang.
takut nyawanya terancam, akan mati lagi. Jadi pujuklah supaya mereka keluar dan tempat dah ada dah selesa. Situ tidak ada bom jatuh, adanya hospital rawatan, makan yang cukup, air yang cukup dan tempat tidur ada selimut yang tebal. Lebih-lebih lagi musim sejuk dah nak masuk. Tengok tuan-tuan tekan oleh mereka. Maka untuk mengarahkan dia keluar 2.5 ini pergi ke Sinai, maka dia bom. Dia tak bom tentera, dia bom tu. Lepas itu saya rasa inilah satu tindakan yang cukup bersifat kebinasaan, tuan. Tetapi semua penduduk Gaza ini dia mengatakan di sini kami bernafas, di sinilah kami berhenti nafas. Walaupun sana makanan mewah, ada selimut yang tebal, rawatan ubat-ubatan cukup, kami sini tak. Dia kata, kami sanggup sebiji tomato, kami belah 8. Ini belah 8 orang lah keluarga dia. Engkau sikit sebelah-sebelah. Begitulah kehebatan, kekentalan dia, tuan-tuan. Ya? Jadi situ. Jadi tuan-tuan, Israel ni dah tak tahu, tak ada duit lagi dah. Sebab dia punya industri dia dah, dan juga boykot daripada dunia, walaupun peratus boykot tu rendah, tapi kesan dia besar juga. Jadi itu. Dan dia tahu, Amerika tahu Israel tak boleh lagi dah melawan Hamas, maka dia ambil alih. Sekarang ni perang berlaku di Gaza itu bukan lagi antara Hamas, Qassam dengan Israel, tapi ialah perang antara Amerika yang menjadi perancang utama dia. Dan kemudian tuan-tuan, di masa yang sama Amerika mendesak semua dunia memberikan satu pengiktirafan bahawa Qassam itu adalah pengganas. Negara kita pun terima juga surat untuk memberikan jawapan setuju atau tidak Qassam itu pengganas. Kalau setuju, dia dapat satu sokongan, sekutipan suara, maka mana-mana NGO, siapa-siapa sahaja yang membuat apa-apa aktiviti untuk menyokong Hamas, maka dia juga pengganas. Bermakna berjalan serentak satu dunia. Di Gaza, dibom supaya mereka keluar, pergi ke perkemahan Sinai. Dunia pula dia kutip suara supaya dapatkan persetujuan bahawa Hamas itu adalah, Qassam itulah pengganas, supaya boleh sekat bantuan. Satu ya. Jadi situ. Jadi tuan-tuan, saya nak ceritakan itulah keadaan berlaku, dan sebenarnya Amerika telah memberikan 10,000 tentera dia, 8 bilion USD dan 2 roket gempur. Itulah yang menggempur 2 roket gempur ni. Amerika entah. Jadi saya mengatakan perang itu bukan lagi dengan Israel. Rusia dah kalah lama dah. Dia tak mampu dah. Jadi yang perang ni berlaku ialah, tapi Allah Maha Kaya, tuan. Kalau kita tengok sekarang ni, di Amerika pun rakyat dia telah memberontak sebab 10,000 yang dihantar itu dah mula balik keranda berisi mayat. Jadi kita harapkan itu akan tekanan kepada mereka, Joe Biden, bahawasanya dia berhadapan dengan rakyat dia. Tuan-tuan sekalian, jadi saya nak ceritakan, sebelum saya masuk ke 4, saya ceritakan kenapa tuan-tuan, sebab sebenarnya kenapa Hamas ini menyerang nak menang. Sebab tuan-tuan sekalian, pertama sekali Israel telah pun melobi dunia Arab dan dunia Islam supaya mengiktiraf wujudnya negara Israel dengan cara normalisasi, gerakan normalisasi. Dan beberapa negara dah mesti ada dia punya kedutaan Israel. Ya. Bahrain iktiraf. Kan? Jadi maknanya, dan Saudi dah bermesra. Turki pun dah bermesra juga. Ya. Dan dunia yang lain pun dah mula mengiktiraf two-state solution, maknanya penyelesaian dua negara, dah mula terima. Dan saya tak setuju, tuan-tuan. Sebab negara kita masih lagi konsisten, maknanya kita tidak mengiktiraf negara Israel. Sebab itu dalam Facebook kita pun tengok, tak boleh sejarah Israel kan. Kalau kita mengiktiraf dua negara, penyelesaian dua negara, kita bertentang dengan dasar yang kita buat. Di masa sama kita kata tak iktiraf negara Israel. Di masa sama kita mengiktiraf tentang wujud dua negara.
Hari ini tidak laku. Tuan-tuan tahu tak wujud dua negara itu? Yang merujuk pada peta 1967. Maksud dua negara itu ialah merujuk kepada pembahagian peta Gaza itu pada tahun 1967. Cuba tuan tengok peta Palestin 1967. Yang putih itu Israel, yang hijau itu adalah Gaza, Palestin. Jadi Palestin yang sepanjang 40 km itulah yang akan menjadi sebuah negara Palestin. Yang hari ini Mahmud Abbas setuju. Dia kata, walaupun kecil, kami sanggup untuk mentadbir Gaza. Tapi kosongkan dulu. Kosong dulu. Tuan-tuan. Bermakna apa tuan-tuan? Bermakna yang besar luas itu Israel. Yang sepanjang memanjang 40 km daripada Tampin ke Semai itu dan 20 km melebar itu, itulah negara Palestin. Yang Gaza hari ini ada. Yang Hamas pegang ini. Soalan kita kena, habis Baitul Maqdis di mana? Melepas kita. So itu bagi saya, kita jangan bersetuju. Dasar bahawasanya tidak mitrah Israel itu mesti kekalkan. Contohnya, okey, habis yang ke. Kalau tanyakan soal, okey, saya masuk yang keempat, iaitu apa tindakan kita. Tuan-tuan sekalian, hadis Nabi SAW yang maksud, barang siapa yang membantu mereka yang berjihad, maka dia adalah mujahidin. Dia adalah orang yang berjuang. Dia bilang mujahidin lah. Barang siapa yang membantu keluarga-keluarga orang pejuang, maka dia juga pejuang. Hadis sahih, tuan-tuan. Jadi sekarang ni, kita ada peluang. Saya telah mula membawa isu ini, kita bukan lagi bercakap tentang kemanusiaan. Kita mesti bercakap tentang pembebasan. Iaitu baru sebulan sudah, wujudnya gabungan solidariti pembebasan Palestin. Sebab kita nak kekal pembebasan. Kalau sebut tentang kemanusiaan, kita akan bangunkan hospital yang runtuh, kita perlu belanja untuk bangunkan sekolah, kita perlu belanja untuk bangunkan balik masjid yang runtuh, yang luka kita rawat, bagi ubat, yang lapar kita bagi kenyang, lepas tu kita habis. Itu kemanusiaan. Tetapi kita nak ubah mood itu, supaya kita masuk betul dalam peperang itu. Jika sudah ada WhatsApp saya, Ustaz, ada cara Ustaz. Saya kalau ada cara benarkan pergi perang, saya akan pergi. Kalau kerajaan kita buat, saya rasa ada yang pergi. Tapi mungkin ada yang tak pergi. Sebab durian dah berbunga. Kan? Dokong dah mula muruh. Kan? Anak pula sekolah, mungkin anak tak ada lagi cucu lah. Siapa nak tak cucu sekolah? Tuan-tuan, banyaklah kita bagi nanti. Jadi, gerakan gabungan solidariti pembebasan ini, dia buat istilah pembebasan, bukan kemanusiaan. Melangkaui. Jadi, beza tuan-tuan. Bila pembebasan, bermakna kita bersama. Kita masuk betul dalam peperang itu. Disebut tentang bantu kemanusiaan, kita luar. Kita hanya bagi duit. Kan? Bila dah terbangun hospital, dah terbangun sekolah, kita pun tak lagi menyumbang dah. Kita pun dah berada. Kan? Tapi sebut pembebasan, kita bersama bertempur. Boleh tuan? Cuma bertempur dan bentuk wajah yang sesuai dengan kita. Okey, apa wajah dia? Tuan-tuan sekalian, di sana ada dua kalimah dalam hukum fiqh. Dalam Islam itu. Ada panggil mujahidin, mereka yang bertempur di dalam perang. Ribat, mereka tak pergi perang. Tapi mereka membekalkan kekuatan untuk mereka yang berperang. Contoh, Abdurrahman bin Auf. Dia tak pergi perang. Tetapi unta dia, ratusan dia bagi. Emas dia bagi 316 tahil. Berapa? Satu kati 16 tahil kan? 3 tu bagi. Habis. Dia riba. Kan? Mereka yang tak pergi perang tapi menghantar kekuatan untuk tentera perang, dia riba. Mereka yang bertempur, nyawanya, darahnya di medan perang, dia mujahidin. Risiko ni dia mati. Dan mungkin dia menang, dia syahid. Risiko kita akan fikir macam mana nak
hantar bekalan. Sebab bekalan itu macam makanan, kekuatan. Okey tuan-tuan. Jadi sekarang ni saya nak buka pada tuan siapa yang ingin menjadi ribat. Pahala ribat dengan pahala mujahidin sama. Barang siapa yang membantu mereka yang berperang, maka dia berperang. Dia dapat pahala perang. Barang siapa yang bantu keluarga orang yang perang, maka dia pun sama berperang. Jadi itu maksud saya tu. Masuk perang tu maksudnya kita masuk dalam memikirkan bersama-sama. Tuan-tuan sekalian. Nak diribat, kita letakkan beberapa ciri. Tak ada ciri ni, kita bukan ribat. Pertama sekali tuan-tuan, tuan-tuan kena infakkan nyawa, masa, tenaga tuan-tuan untuk menjadi ribat. Maknanya kita fikir macam mana nak bebas Palestin. Infakkan masa kita. Ya? Dengan niat, ya Allah, aku niat, aku nak berikan diri aku, nak berikan masa aku, nak berikan harta aku untuk jadi ribat. Sebab kalau kita mati tuan-tuan, kita bersama dengan mujahidin yang, dan kalau bebas Palestin itu, kita ada saham, ribat pun ada saham dalam pembebasan Palestin. Ini sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya maklumat yang saya dapat hampir nak bebas Palestin. Cuma bergantung kepada kekuatan mereka yang berada penduduk ni. Tentu tak masalah, penduduk ni. Kalau penduduk ni kalah, dia keluar dengan tawaran di Sinai itu boleh tidur selesa, maka Palestin tak akan bebas. Sekarang ni Amerika pun kecut perut, Israel kecut perut, dia minta semua tolong, sebab kalau yang manusia 2.5 tak keluar ni, maka akan menanglah. Hamas akan menang. Jadi dia menang meruah, Amerika jatuh, semua dunia akan jatuh. Maka dia sanggup buat apa saja. Itu dia akan bom habis-habisan, sehinggalah maknanya boleh keluar. Jadi maknanya kita doakan dia sabat. Jadi nak sabat tuan-tuan, kita kena jadi orang ribat di luar sana, membantu dia. Yang pertama niat. Kena pasang niat tuan-tuan. Yang keduanya, kita letakkan syarat mesti hari-hari membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab mujahidin dia orang hafal Quran. Ribat nak hafal susahlah, ambil lagi. Okay? Saya pun tak hafal Quran. Jadi nak tunggu hafal Quran jadi ribat, lambatlah. Maka kita tahu hari-hari mesti baca Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang membaca Al-Quran, doanya tajam. Sebab doa silahul mukmin kan? Doa itu senjata orang mukmin. Kita hantar doa. Tapi yang menghantar itu mesti hebat. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, ciri ribat yang kita nak wujudkan, dia mesti bangun malam. Boleh tuan-tuan? Kalau tuan nak ribat, inilah dia yang kita rasa. Tak perlu daftar tuan, saya tak perlu ada borang. Tak ada. Kita tak keluar borang. Daftar dekat Allah. Yang ketiga. Yang keempatnya, jaga perkara-perkara yang terlibat dengan haram. Apa tuan-tuan? Rokok. Nak diribat, rokok kena tinggal. Tuan-tuan ingat, matinya anak Palestin, bocor kepala dia, satu peluru, satu rokok, satu peluru. Mungkin itu peluru daripada rokok kita. Ribat. Kalau tuan ribat, inilah dia keazaman. Mereka berjuang, anak isterinya mati. Dr. Muhammad tadi, tak tahu lagi, anak dia hidup tidak lagi. Rumah kena bom. Itu bayaran yang dia bayar. Kita hanya membayar sekadar goodbye rokok. Contohlah, yang lainlah, nombor tinggal rot mereka. Itu ciri ribat. Yang keempat dia kan. Yang kelima, kita akan bersungguh-sungguh untuk memastikan setiap bulan kita menghantar keuangan. Sebab, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kita gembira, 5,000, saya minta maaf tuan-tuan, boleh saya apa sikit mas jam ni? 5,000 roket dilancarkan oleh Qassam ke Israel. Kita gembira kan? Kita gembira. Tapi kita fikir tuan, 5,000 roket itu datangnya daripada mana? Bermulanya daripada mana? Bukan turun dari langit. Pagi petang tadi saya makan cokodok dengan rumah saya. Dia buat kasi cokodok, pisang. Nak dapat makan cokodok pisang itu,
Orang rumah saya kena ada duit, beli tepung, beli pisang. Ada kepakaran adun tu, akhir dapat saya pakai jemput. Samalah dengan roket tadi. Roket tadi nak adakan tu, sebab itu tuan-tuan, duit itu, kita bila masuk dalam satu pertempuran, kita tidak lagi bukan hanya menghantar makanan, kita bukan hanya menghantar kemanusiaan, tapi kita terlibat pembebasan. Bila pembebasan, dia bisa ada kekuatan. Apa sahaja bentuk kekuatan. Tuan sekalian ya, awal November itu, kita dah hantarkan 1 juta. Dalam minggu ini, minggu depan, kita akan hantar lagi duit, saluran yang ada, dan saya cuba memposisikan diri saya supaya saya dapat pergi bersama, tapi wallahualam untuk jadi maknanya di semua ribat ni kena ada rumah dia. Dah mula tuan. Tabung dah ada rumah kita. Tabung pagi subuh janganlah tinggal pula. Ganggu. Tak buat tabung lain. Ya. 3 hari sudah rumah saya menerima satu tabung subuh daripada seorang hajah. Buka-buka tengok, ingatkan RM1. Rupanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Ya? Jadi kita tuan. Dan hari pun ada sumbangan emas. Ribat begitu tuan. Dia tidak akan selesa selagi mana. Sebab apa? Sebab dia bersama-sama di medan perang. Dalam bentuk macam tu. Bukanlah angkat senjata tapi itu. Tidurnya tak lena. Makan pun tuan-tuan janganlah beli ikan mahal. Ya. Sebab takut nanti kita ikan mahal, kita tak dapat nak simpan untuk tabung. Jadi kita kena fikirkan, kalau biasa kita belanja maknanya sebulan itu 2,000, macam mana saya nak curi 500? Jangan belanjakan 1,500 saja. Kalau perlu kita beli ikan pelaling, belilah ikan pelaling. Ini suasana kita perang tuan-tuan. Sebab kita nak jadi ribat, kita masuk betul. Bukannya maknanya kita dah bagi 100, lepas tu kita pun hadir solidariti, ikat kepala, lepas tu kita pegang bendera, tunjuk orang ni, lepas tu kita send, kita dah. Itu bagus. Saya tak nafikan, itu semangat. Tapi tak berhenti di situ. Ikat kepala dengan birruh, bidam, nakdi kayak Aqsa tu, belum cukup lagi tuan-tuan. Pegang bendera Palestin, bergambar 4-5 orang, lepas tu kita sendkan pada grup kita, belum cukup untuk syarat di Qasam. Belum masuk lagi dalam medan perang. Jadi, saya ulang balik. Niat, pasanglah niat tuan-tuan untuk kita mewakaf diri kita. Yang keduanya, bacalah Quran sebanyak-banyaknya. Sebab itu menajamkan doa kita. Yang ketiganya, qiyamul lail, kena bangun malam tuan-tuan. Yang keempatnya, elakkan diri kita terlibat dengan benda haram. Yang kelimanya, pastikan kita menghantar juga bekalan tabung kita, duit kita. Khusus dengan sedar, mengadakan tabung dengan sedar. Tabung ini untuk aku hantar kepada pembebasan Palestin. Tuan-tuan sekalian, itulah dia 5 syarat yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Kalau tuan berminat untuk menjadi ribat, inilah dia syaratnya. Tak perlu isi borang, daftarlah dengan niat kepada Allah SWT. Ya, mudah-mudahan barang siapa yang mati, maka dia bersama dengan ma'rakah itu, peperang itu. Tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kita akan membantu. Dan insya-Allah kita dah hantar minggu awal dulu 1 November dan insya-Allah kita akan pergi lebih kurang dalam 10 bulan pergi lagi. Mana kerap kita pergi bab tuan-tuan macam itulah kan orang kata 5,000. Tuan-tuan tahu tak siapa tentera sini? Roket yang lancarkan tu sebiji tu berapa tuan-tuan? Mahal. Saya pergi jumpa seorang tentera. Sebab saya tak dapat angka. Saya tak boleh, saya tak tahu. Saya bukan tentera, saya ni pengetua. Saya pergi jumpa. Saya kata, roket ni yang sana, berapa je? Sebatang itu RM200,000 Malaysia, nilai dia. Cuba tuan kalikan 5,000 roket, kalikan dengan RM200. 200,000, bukan RM200. 200,000, berapa? Itulah kekuatan yang kita kena hantar kepada mereka yang dipanggil mujahidin. Siapa yang hantarnya? Ribat. Ribat yang hantarnya. Jadi maknanya kita kena bersedia menjadi ribat. Kalau kita mati, inilah usia-usia kita, tuan-tuan sekalian. Kan? Sebab saya ingat lagi, dulu saya berkongsi di surau ni, satu ilmu. Kan sahabat tanya kepada Nabi, apakah amal yang paling baik? Kan? Soalan sama je. Apakah amal yang paling baik? Nabi jawab, jihad fisabilillah. Nabi kata, az-zakah, as-sadaqah, birrul walidaini, buat baik pada mak ayah.
jaga orang tua kan. Jadi macam-macam jawapan dia. Soalan sama je, tapi oleh kerana soalan tu diajukan oleh orang yang berbeza-beza, Nabi jawab berbeza-beza. Tapi bila saya ni dulu belajar hadis, subah hadis, takhsus hadis. Saya rangkumkan hadis yang banyak itu, saya cuba ambil dia punya apa makna dia, apa sebenarnya Nabi nak beritahu. Nabi nak tahu amalan yang sebaik-baiknya ialah apa yang sangat diperlukan ketika itu. Apa yang diperlukan itu? Ya, seorang sahabat datang dia nak perang. Dia kata, apa yang paling baik pada saya Rasulullah? Engkau ada ayah tak? Ada. Siapa jaga ayah engkau? Tak ada. Engkau balik ke rumah jaga orang tua engkau. Perang ni, tapi Nabi kata yang pergi perang, kau pergi jaga balik. Sebab itulah yang paling baik bagi dia pada waktu itu. Di kita sekarang ni, apa paling baik itu? Inilah dia tuan. Itu fatwa ulama sedunia meminta supaya mereka yang umrah batalkan umrah. Tuan-tuan, saya setuju. 2 hari sudah tanya saya, Ustaz, apa hukumnya batal umrah? Saya kata, inilah masanya. Kebetulan ulama fatwa pun keluar fatwa juga. Sebab mungkin atas hujah yang sama, maka pendapat itu sama dengan apa yang saya jawab tu. Saya kata, memang tangguhkan. Walaupun kita gagal umrah sunat kita, nak pergi umrah 8,000 lebih, 9,000, kita ambil 5,000, tinggal 4,000, hantar 5,000. Dia bukan sumbang biasa tuan, ribat bukan sumbang biasa. Ribat dia mesti sebab dia bersama dalam perang itu. Tuan-tuan sekalian, itu yang saya mahu sampaikan.